Bursa Malaysia dah pun mengorak langkah dalam mewujudkan kesedaran pelaburan berasaskan ESG di Malaysia. Malah menurut satu laporan, KWSP pun bercadang untuk all in dalam saham-saham ESG menjelang tahun 2030 sebab 73% pencarumnya nanti akan terdiri daripada generasi Y dan generasi Z. Untuk turut menyokong usaha berusaha dalam mengetengahkan pelaburan berasaskan ESG di Malaysia ni, kami di V-Syariah dah pun membuat beberapa infografik dan video berkaitan dengan ESG mengenai apa itu saham ESG. Jika anda masih tak tahu ESG ni apa, maknanya anda belum tengok lagi video saya yang lepas. Jangan risau, anda boleh klik di atas ni untuk tahu apa itu saham ESG. Jadi untuk video ni, jom saya kongsikan top 3 saham ESG di Bursa Malaysia. Sebelum mula, jangan lupa tekan button subscribe kalau anda nak tahu lebih banyak saham syarikat berkualiti yang boleh anda kaji sebelum mula melabur. Video ini dikuasakan oleh V-App, aplikasi untuk anda kaji saham sebelum melabur. Dengan V-App, anda boleh analisis kewangan syarikat di bawah 3 minit tanpa perlu baca laporan kewangan yang panjang berjela. Jom kita mulakan. Yang pertama ialah MyEG. MyEG ialah penyedia perkhidmatan e-kerajaan dan komersial di Malaysia, Filipina, Indonesia dan Bangladesh. Secara ringkas, syarikat beri perkhidmatan dalam 2 bahagian perniagaan. Yang pertama, daripada kerajaan kepada warga negara, dan yang kedua, solusi untuk kerajaan ataupun enterprise, government to enterprise solution. Jadi antara perkhidmatan dalam government to citizen ialah pembaharuan lesen memandu, insurans dan penukaran pemilikan kenderaan dan lain-lain lagi. Manakala untuk solusi government to enterprise, antara servis yang ditawarkan ialah pengurusan payroll dan sumber manusia, penempatan dan pengambilan pekerja asing dan pelbagai lagi. Banyak aspek pertumbuhan MyEG dapat dilihat sejak tahun-tahun yang lepas, khususnya dalam mengembangkan servis ke pelbagai segmen berkaitan penjagaan kesihatan. Antaranya ialah pengenalan MySafe Travel, MySafe Q dan kit ujian COVID-19 dengan kerjasama BP Healthcare. MyEG turut memperolehi kontrak dari Mimos Berhad untuk menyediakan servis desk dan perkhidmatan berkaitan sistem pengesanan vaksin. Jadi sejajar dengan matlamat MyEG untuk menjadi pendahulu inovasi di Malaysia, mereka merancang untuk menjadi perintis dalam ruang mata wang kripto di Malaysia dengan memperkenalkan stablecoin yang dipekkan dengan ringgit Malaysia. Antara ruang teknologi lain yang diterokai oleh MyEG ialah segmen virtual dan AR ataupun augmented reality. Mereka aktif membuat pelaburan dalam startup di China yang terlibat dalam segmen ini. Jadi kalau kita tengok berdasarkan V-Star Chart, MyEG mencatatkan skor 8 dalam profitability-nya. Maknanya, mereka konsisten dalam menjana pendapatan syarikat dan mempunyai perancangan untuk bertumbuh. Jadi MyEG ni telah membuktikan ia sememangnya syarikat yang sangat konsisten dalam berinovasi. Saham kedua pula ialah Bursa Malaysia. Jadi Bursa Malaysia ni ialah syarikat pertukaran bersepadu yang menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan, antaranya yang pertama menguruskan hal berkaitan pasaran utama, pasaran ACE dan pasaran LIP. Yang kedua, menyediakan produk berkaitan equity, fixed income, komoditi. Yang ketiga, menyediakan platform perdagangan patuh syariah dan pelaburan melalui Bursa Malaysia I. Yang keempat, perkhidmatan clearing, settlement dan depository. Dan yang kelima, sokongan teknologi dan perkhidmatan operasi pasaran. Dah tengok video tentang bursa tak yang kami buat sebelum ni? Kalau belum tengok, boleh klik di atas ni ya. Disebabkan pandemik yang telah bermula tahun lalu, Bursa Malaysia melihat kepentingan pelaburan dalam syarikat yang bertemakan ESG ataupun Environmental, Social dan Governance. Oleh itu, bermula tahun ini, Bursa telah rancangan Indeks Syariah FTSE for Good Bursa. Bukan sahaja sebagai rujukan kepada pelabur tetapi juga untuk membantu pengurus dana dalam membina produk dana pelaburan yang baru. Ini diikuti dengan 2021 hingga 2023 strategic roadmap mereka untuk menjadi pendahulu pasaran sustainability di ASEAN. Selain itu, disebabkan permintaan meningkat dalam produk syariah, Bursa melancarkan Syariah Compliant China A-Shares ETF yang merupakan pertama seumpamanya di dunia. Ini langkah penting dalam aspek pertumbuhan pasaran ETF di Malaysia. Jadi V-Star Chart menunjukkan skor 8 dalam profitability bursa. Model perniagaan bursa Malaysia ni memang tiada pesaing di negara kita. Tapi selain daripada kelebihan ini, mereka memang konsisten dalam menjana pendapatan, menjana profit dengan sentiasa memperkenalkan produk-produk pelaburan baru bagi memacu aktiviti pelaburan negara kita. Saham ketiga pula ialah FNN. Perniagaan FNN ialah mengilang dan menjual minuman ringan dan produk ternusu di Malaysia dan di luar negara seperti Thailand, Singapura, Kemboja, Afrika, Hong Kong dan lain-lain. Mereka beroperasi melalui F&B Malaysia, F&B Thailand,
hartanah dan segmen lain. Jadi antara jenama di bawah FNN ni ialah 100 Plus, FNN Fun Flavors, FNN Nutrisoy, FNN Seasons dan macam-macam lagi. Jadi sejajar dengan matlamat untuk menjadi leader dalam F&B di Malaysia, FNN telah membeli 3 buah syarikat F&B dengan harga 60 juta ringgit Malaysia, iaitu Sri Nona Food Industries, Sri Nona Industries dan Lee Shun Hing Sauce Industries Sdn Bhd. Jadi pengambilan syarikat di bawah Sri Nona adalah penting kerana mereka mahu menjadikan makanan halal sebagai tonggak pertumbuhan baru syarikat. Jika kita lihat berdasarkan V-Star chart ni, profitability FNN mencatatkan skor 8. Ini bagus kerana FNN dilihat konsisten dalam profitability mereka. Jika lihat jualan mereka pun, ekspor mereka ke luar negara adalah sangat banyak dan ini menjaminkan keuntungan syarikat dalam jangka masa panjang. Menarik kan saham-saham ESG ni? Jadi sebagai pelabur, sudah sampai masanya kita memilih syarikat yang bukan sahaja berpotensi beri untung tapi turut mementingkan tanggungjawab sosial. Ini boleh mewujudkan persaingan sihat antara syarikat-syarikat sendiri yang berlomba-lomba dalam memberikan impak positif. Tapi ingat, ini semua bukan pesanan recommendation untuk beli ataupun jual. Hanya bagi yang berminat dengan saham yang bertemakan ESG ni, anda boleh kaji lanjut ketiga-tiga syarikat ini. Jika anda ada pendapat ataupun cadangan, boleh kongsikan di bawah. Jumpa anda di episod akan datang.